Okay. Alright. So, bila kita dah tulis formula, kita akan masukkan dia punya nombor dia pula. Okay, kita dah pilih tadi. Mana yang nombor 2? Okay, Y2. Y2 adalah 4. So, kita masukkan 4. Okay, tolak. Dah keluar macam ni dah. Tolak. Y1 kita berapa? 1. So, kita buat 4 tolak 1. Sampai sini boleh faham? Boleh. Boleh. X2 tolak X1. Okey, X2 kita berapa? 2. So kita tulis 2. Tolak, formula dia tolak tau. Tolak. Okey, X1 kita negatif 1. Hati-hati. Jangan terlupa negatif. So tolak negatif 1. Okey. So sama dengan selesaikan satu-satu. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey. Untuk orang yang tak reti, tekan je kalkulator. 2 tolak kurungan negatif 1. Tutup kurungan. Sama dengan 3 juga. Okey, jangan main tolak macam tu je. So, dapat 3/3. So, 3/3 bila kita tekan kalkulator akan dapat 1. Maka kecerunan dia adalah 1 positif. Okey. Nombor 1 boleh faham? Boleh. Andai kata kamu nak jadikan B ni 1, A ni 2 pun boleh. Cuba kamu buat nanti. Jawapan dia tetap akan dapat 1. Okey, so tak ada masalah mana kita nak pilih, mana satu nombor 1, mana satu nombor 2. Okey, dah siap salin yang ni? Ya. Salin Dah. nak salin. Okey. So, kita pergi yang seterusnya. Contoh nombor 2. Okey, saya tulis dulu Okey, contoh nombor 2. Okey, sama dia suruh cari M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, ya, belum. Tak bawah lagi? Saya? Tak. Bawah lagi? Tak. Dekat bawah. Lima ribu. Tak boleh. Bahagia. Okey. So, nampak apa yang saya share? Okey. So, awak tengok sekarang contoh kedua. Soalan dia masih lagi sama. Okey. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Okey, dia bagi satu garisan pada titik A, koordinat dia 0, 1. B, koordinat dia 2, 2. Okey. Okey, kali ni saya nak tukar pula. Saya tak nak jadikan A sebagai nombor 1. Saya jadikan A sebagai nombor 2. Okey, bila kita jadikan A sebagai nombor 2, maka X dia 2, Y dia pun kena 2. Jangan buat X1, Y2. Ni yang selalu kita buat salah. So, B saya jadikan dia nombor 1 pula. X1, Y1. Okey. So, latih diri awak untuk plot. Bagi mudah. Okey, orang yang dah pandai, dia pandang nombor, dia nampak. Okey, untuk kita kalau biasa-biasa, kita conteng sahaja. Okey, so soalan tanya macam mana nak cari kecerunan. Okey, buat je formula, jangan malas. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so Y2 kita adalah 1. So 1 tolak Y1 kita adalah 2. 1 tolak 2 per X2 kita adalah 0. 0 tolak X1 kita adalah 2. 0 tolak 2. So 1 tolak 2 sama dengan negatif 1 per 0 tolak 2 akan dapat negatif 2. Untuk orang yang tak mahir integer, guna kalkulator. Okey. So, macam mana pula dapat 1/2 ni? Okey, cuba tekan kalkulator. Negatif 1 per negatif 2.
Betul tak dapat 1/2 ke dapat negatif 1/2? 1/2. Okey, dia akan dapat 1/2 ataupun awak pandai dah. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okey, so jawapan dia kecerunan kita adalah 1/2. Positif lagi. Okey, untuk kecerunan jangan buat nombor perpuluhan Okey, jawapan dia mestilah dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat. Okey, nombor bulat 1, 2, 3, kosong, negatif, integer lah. Okey, jangan tulis nombor dalam bentuk perpuluhan. 0.5. Okey, 1/2 ni sama dengan 0.5 kan? Jangan tulis. Salah. Okey, untuk contoh kedua. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Salin cepat. Dah salin dah? Belum. Salin cepat. Belum salin cepat. Okey. So, kita akan pergi kepada seterusnya contoh nombor 3. Okey. Tunggu dulu saya salin Okey, tengok contoh nombor 4. Nombor 3. Okey, dibagi paksi X, dibagi paksi Y, dibagi garis lurus yang sama A dengan B. Di mana A koordinat dia 1, negatif 1. B koordinat dia 0, 3. Okey. Macam biasa, sama juga macam tadi. Okey. Buat kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, terpulang pada awak nak ambil yang mana. Okey, kali ni saya jadikan A balik X1 Y1. B sebagai X2 Y2 saya masukkan 3 tolak negatif 1. 0 tolak 1. So 3 tolak negatif 1. Untuk yang tak mahir tekan kalkulator sahaja. Dapat 4 per 0 tolak 1 dapat negatif 1. Okey, tulis je dulu macam ni. Kalau rasa pening kepala, tekan je kalkulator. Untuk orang yang dah mahir tak perlu. Okay, tekan je 4 bahagi ataupun 4 per negatif 1. Ingat nak tekan kalkulator kalau negatif jangan lupa buat kurungan. So 4 negatif 1. So bila tekan kalkulator akan dapat jawapan dia negatif 4. Okey, sampai nombor 3. Boleh faham? Cikgu, Ya. kalau jawapan last dia tak jadikan negatif 4, boleh ke Maksudnya cikgu? jawapan dia berapa? 4 per negatif Maksudnya 1. Ya, ya betul. Okey. Dah selesai menjawab ke belum kalau 4 per negatif 1 ni sebenarnya? Ini jawapan akhir ke Dah. tak lagi? Dah? Okey, dalam matematik. Tak, ya. Saya tanya je. Taklah, maksudnya saya tanya awak pula. Dah selesai menjawab ke belum sebenarnya 4 per 1 ni? Dah. Bukan. Saya tanya awak kalau, bukan awak dah siap jawab ke tak. Maksudnya kalau dalam kita menjawab soalan, 4 per 1 tu masih boleh diselesaikan Ya, lagi ke ataupun dah tak boleh? Boleh. Boleh? Okey. Bila awak tekan kalkulator, masih lagi boleh diselesaikan. Maksudnya soalan tu masih belum selesai.
Jadi dalam exam salah. Okey? Tak ada. Bagus juga soalan awak Okey, ni cikgu. sebab Terima ramai kasih, orang cikgu. akan matikan jawapan dia dengan 4/-1. Sebab tu dia tak dapat tak dapat markah. Rugi je. Dulu masa zaman-zaman PT3, ramai yang jawab 4/-1. Kosong markah dia. Sebab apa? Ini bukan jawapan akhir. Sebab kalau jawapan akhir, awak tekan kalkulator dah tak boleh dah. Ni awak tekan kalkulator 4/-1 masih lagi akan jumpa jawapan. So nak dapat final answer dia nanti -4. Okey, sampai contoh nombor 3. Boleh? Terima kasih untuk yang bertanya tu. Good question. Cikgu. Okey, dah salin? Dah cikgu. Dah. Okey. Dah. Next. Okey, contoh nombor 4. Saya bagi awak 1 minit untuk cuba selesaikan dia. Sekarang saya panggil je. Siapa yang bertuah tu? Okay, cuba selesaikan dalam masa 1 minit Sekejap lagi saya panggil insan bertuah tu. Okey. Okey Dini, boleh pergi toilet. Saya nak panggil seorang. Usama. Okey Usama, saya nak awak cuba jawab soalan nombor 4. Usama, are you there? First call untuk Usama Bajunit. Second call untuk Usama. Sama. Third call untuk Usama. Okey, saya anggap dia online tapi dia tak ada. So kira tak hadir Usama. Sama. Alright. Saya panggil yang seterusnya. Siapa yang berbunyi tu? Okey, volunteer lah siapa? Fatin Amira nak cakap tadi? Cakap tadi. Dah, dia pun left juga. Faris, cikgu. Faris. Saya nak panggil Haq. Zahirul Haq. Zahirul. Ya, cikgu. Okey, boleh cuba? Boleh cuba. Kalau salah tak apa, cikgu kan? Ha? Kalau salah tak apa kan? Kalau salah tak apa. Saya nak tahu jawapan awak je. Jawapan saya negatif 0.5. Negatif 0.5. Okey. Ha. Betulkan sikit je. Tadi saya dah bagi tahu semua orang bahawa kecerunan tidak boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Dia mesti dalam bentuk pecahan atau nombor integer. Okay, tukarkan awak punya perpuluhan tu kepada bentuk pecahan. Berapa? Negatif 2/4. Negatif 2/4. Boleh kecilkan lagi tak 2/4 tu? Boleh? Berapa? Negatif 1/2. Okay, very good. Negatif 1/2. Okay, thank you Haq. Okay, orang lain dapat tak? Dapat. Okay, saya perlu Dapat. tunjukkan tak jawapan tu? Dapat.
Okey, so saya tunjukkan jawapan untuk orang yang tak boleh Suara dia tak keluar tengah-tengah hari ni. Mungkin dia tengah makan tengah hari. Okey, so jawapan dia negatif 1/2 ke 1/2? Negatif 1/2. Okey, dekat mana saya buat silap? Silap dekat tu. Terbalik dia tu. Okey, good. Dekat 2/4. Terbalik. Satu Okey. 3 tu ni. Negatif 2, tolak? 2, Tak betul? 2. Betul. Okey, good. Alright. So, jawapan sebenarnya adalah negatif 1/2. Okey. Dekat sini. Sepatutnya negatif 2 tolak 2. Okey. Awak tengok Benda simple, kalau kita buat silap sikit, automatik awak hilang markah. Okey. So, untuk yang nampak, dia nampak. So, kita silap kat mana? Negatif 2 sepatutnya sebab X2 kan. So, negatif 2 tolak 2. So, akan dapat 2 per negatif 4. So, bila tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 1/2. Okey. So, sekarang saya nak awak tengok daripada contoh 1 sampai contoh 4. Okey. Contoh 1, jawapan dia positif 1. Betul? Betul. Contoh 2, jawapan dia Betul. positif 1/2. Contoh 3, jawapan dia negatif 4. Contoh 4, jawapan dia negatif 1/2. Okey, so saya nak awak tengok bentuk dia sebenarnya. Okey, bentuk kalau positif kecerunan dia. Okey, titik pertama A naik bukit ke B. Okey, naik bukit. Itu kecerunan positif kalau naik bukit. Okey, tengok contoh nombor 2 pun. Sama naik bukit. A kepada B, naik bukit. Contoh ketiga, turun bukit. Ni turun bukit. Okey. Contoh keempat pun turun bukit. Okey. So nak tahu kecerunan kita positif atau negatif, tengok sahaja bentuk dia. So kalau bentuk dia naik bukit, maksudnya dia positif kecerunan dia. Kalau bentuk dia turun bukit, maksud dia kecerunan dia adalah negatif. Macam mana nak tahu naik bukit ke turun bukit? Pergerakan dia daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan, naik bukit. Kiri ke kanan, naik bukit. Jangan tengok huruf. Ni, walaupun B dekat sini, A kat bawah, tengok pergerakan dia daripada kiri ke kanan, turun bukit. Yang ni pun sama, daripada kiri ke kanan, turun bukit. Okey, so boleh beza untuk positif dan negatif kecerunan? Boleh cikgu. Okey, dah Boleh, siap salin cikgu. semua? Dah. Dah, Okey, cikgu. contoh 5. Okey so awak tengok contoh nombor 5 pula. Okey, nombor 5 ni, dia tak bagi kita gambar. Okey, kalau dia tak bagi gambar, so awak tak perlu nak lukis gambar pun. Okey, awak tengok sahaja. Dia tanya soalan yang sama. Cari kecerunan, bagi 2 titik di atas garis lurus. Di mana garis tersebut adalah A, negatif 2, B, 3. Titik B, 4 dengan 5. Okey, saya tunjuk yang pertama sekejap. Okey.
Okay. So, awak boleh tengok sekarang dekat jawapan tu. Alright. Konsepnya sama walaupun tiada gambar. Kalau konsep dia kecerunan, formula dia tetap sama. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tugas awak macam biasa, sendiri-sendiri nak letak mana nombor 1, mana nombor 2. Tidak ada masalah langsung sebab final answer dia tetap sama. Okey, saya letakkan B sebagai nombor 1, saya letakkan A sebagai nombor 2. Okey, tugas awak cuma plotkan sahaja. Okay, bila kita plot, kita senang nak tulis. Kadang-kadang plot ni pun kita tersalah tulis juga sebab mata kita tersalah pandang nombor. Okey. So masukkan je lah. So Y2 kita 3. So 3 tolak Y1 kita 5 per. Okey, X2 kita negatif 2. Hati-hati. Negatif 2 tolak 4. So sama dengan 3 tolak 5 negatif 2 per. Okey, negatif 2 tolak 4 sama dengan negatif 6. Saya ulang balik. Untuk orang yang tidak mahir nombor integer, tekan sahaja kalkulator. So, tekan je kalkulator. Kurungan negatif 2 tutup kurungan per negatif 6. Maka dia akan kecilkan jawapan kita menjadi positif 1 per 3. Selesai. Okey, saya nak tanya soalan A ni. Turun bukit ke naik bukit kecerunan awak? Naik. Naik bukit. Naik. So, naik bukit. So awak tahulah kalau positif naik bukit. Tahu tak kecerunan ni apa? Yang macam main gelonsor tu. Kecerunan ni kita boleh turun bergerak. Ataupun mendaki. Ni kecerunan kita panggil. Cerun bukit. Sebab tu kita selalu dengar perkataan cerun bukit. Okey. Untuk contoh 5, boleh? Boleh cikgu. Okey. Cuba contoh nombor 6. Contoh 5A dah selesai, contoh 5B dengan C. Okey, saya nak seorang perempuan, saya nak seorang lelaki, kejap lagi saya panggil. Okey, cuba dulu. B dengan C. Okey, saya nak panggil B dekat perempuan. Ke ada volunteer perempuan nak nyaut untuk B? Saya panggil budak 3 IK lah. 3 IK. Perempuan 3 IK. Okey, Maziatul Akmah. Maziatul Akmah. Okey, apa jawapan untuk soalan B? Saya tak dapat lagi teacher. Namanya. Awak tengah buat soalan C ke? Tak tengah Tengah buat soalan B. Okey. Okey, ada ladies lain yang nak mencuba? Sebelum saya panggil. Taklah susah sangat kot. Fahia? Nur Fahia? Ya teacher. Okey Fahia, apa jawapan dia yang B? Kejap teacher, saya tengah ni. Sekejap teacher. Tengah buat apa Fahia? Teacher saya sebenarnya nak pergi tandas. Dah, pergilah. Okey, Putri Dayah Zalika. Zalika ada tak?
Zalika ada tak? Bagaimana semua orang? Teacher, Ya. nak cuba jawab Boleh Atika. Okay. Good try. yang soalan B tu kan? Ya, soalan B. Jawapan dia Ah, apa? Jawapan saya -1. Okay, very good. -1. Okay, thank you Atika. Very good. Okay, C. Saya nak lelaki cuba. Ini boy. Faris ke Faris? Tak payahlah sebut nama orang. Saya teacher. Apa? Arif Azmi. Okay. Saya dapat jawapan 9/-6 kecilkan jadi 3/-2. Okay, cuba baca betul-betul pecahan tu. Macam mana baca dia? Yang kecil sekali tu. Baca. Yang dah kecilkan dia. Macam mana baca dia? 3/-2. 3/-2. Okay. Okay, betul jawapan tu. Okay, thank you Arif. Apa kita jawapan ni? Sekejap saya tulis. Okay. Untuk B, jawapan dia -1. Untuk C, jawapan dia, okay, saya bagi tahu dengan Arif tadi macam mana baca dia. Kita tak boleh baca 3/-2 tau. Okay. Kita kena baca negatif. Negatif tu kita kena letak kat luar. Ni saya salah tulis ni, saya betulkan kejap. Okay, macam ni cara dia. Negatif dekat luar. Kita buat pecahan kita 3/2. Ni jawapan dia. Jangan tulis negatif pada 2 ni tau. Ataupun jangan tulis negatif pada 3. Okay, ajar diri kita untuk letak, kalau ada negatif, letak negatif tu di luar, baru kita buat nombor pecahan. Okay, ya. Kalau buat negatif 1/2 tak boleh teacher? Jangan. Sebab itu nombor tak boleh. bercampur. Pening kecerunan awak nanti. So kecerunan kita 3/2. Okay, boleh untuk B dengan C? Boleh teacher. Okay, ini jawapan dia. So saya nak awak cuba nanti Alright. So kita teruskan kepada contoh nombor 6. Okay, nombor 6 pula. Cari pintasan Y, pintasan X dan kecerunan. Ada 3 benda dia suruh kita cari. Okay, kali ni dia tak bagi kita koordinat. Tapi sebenarnya kita boleh tulis koordinat kita berapa. Okay. Untuk yang nombor 3 ni, apa koordinat dia sebenarnya yang boleh kita tulis? 3-0. Okay, good. 3-0. Salah. Paksi Y ni berapa nombor dia? Okay, paksi X dia 0. Paksi Y dia 3. Jadi 0, 3. Okay, yang ni berapa koordinat dia? Paksi X dia -1. Paksi Y dia 0. So, koordinat dia -1, 0. Boleh untuk baca koordinat? Boleh tak ni baca koordinat? Boleh. Boleh Okay, cakap. kita kena baca koordinat daripada X kepada Y. Tengok bila pandang automatik kita sebut 3-0. Okay, at least good try, tak apa. Okay, tapi kalau dapat soalan kecerunan yang macam ni, awak tak payah buat koordinat pun tak apa. Sebab dia dah bagi kita pintasan sebenarnya. Okay, apa itu pintasan Y? Pintasan Y adalah nombor ataupun garisan yang memotong paksi Y. Ni Maka dia memotong paksi ini pada nombor 3. Okey, apa itu pintasan X? Pintasan X adalah garisan yang memotong paksi X. Ni pintasan X. Okey, so pintasan X kita adalah -1. Okey, sekejap saya tulis saya punya jalan kerja. Sementara tu boleh saya nota dulu
Okey, so tengok sekarang. Contoh 6 adalah formula yang kedua. Okey, apa formula dia? Okey. Apabila dia tidak bagi kita koordinat, dia cuma bagi kita pintasan. Okey, 3 ini adalah pintasan Y. Negatif 1 ini adalah pintasan bagi X. Maka formula kecerunan kedua yang kita boleh pakai adalah kecerunan sama dengan negatif. Okey. Negatif ni formula negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. So sama dengan negatif, jangan lupa letak negatif. Okey, pintasan Y kita. Okey, ni bukan pintasan negatif Y tau. Memang cara tulisan dia pintasan Y. Memang ada lambang dash Y. Okey. So, pintasan Y kita adalah 3. Jadi kita letak 3 per pintasan X kita adalah negatif 1. So, kita letak negatif 1. So, kita tekan kalkulator. Negatif, okey, 3 per negatif 1. Bila kita tekan kalkulator, maka kita akan dapat jawapan dia positif 3. Okey, contoh nombor 6. Boleh tak? Ya, cikgu. Okey, ada nak tanya? Okey, salin. Okay, kita akan gerak ke contoh nombor 7. Okey, contoh nombor 7 saya nak awak cuba. Okey, yang pertama, cari dulu pintasan Y. Kemudian, cari dulu pintasan X. Kemudian, cari pula kecerunan. Okey, cuba dulu. Saya dah bagi tahu tadi, pintasan Y adalah titik yang memotong paksi Y. Pintasan X adalah titik yang memotong paksi X. Okey, seorang cuba. Kejap tengok dia. Ni 8 bukan B. Negatif 8 dekat B ni. Okay, anyone nak try? A tu pintasan X, cikgu kan? Mana? A tu pintasan X. Ya, betul. B tu pintasan Y. Ya, betul. Tengok je garisan pada paksi mana. Okay, Faris nak try? Sekejap cikgu nak bayar. Okay. Okay, ada orang yang nak cuba? Cikgu, yang tu negatif 5 cikgu. Negatif 5. Kan dia duduk belah kiri. Mesti paksi dia negatif. Okey, ada orang yang nak cuba? Perempuan senyap je, masak ke? Cikgu, Ya, Ain. cikgu saya nak try. Okey, Ain. Berapa Ain dapat? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Bulat. Maksud saya dapat, tak ada pecahan. Negatif 3 saja. Ya cikgu. Okey, macam mana dapat negatif 3? Cikgu, saya dapat negatif 8/5. Okey, sekejap saya tanya Ain sekejap. Kejap tapi Faris ya. Okey, sekejap Ain. Macam mana dapat negatif 3 tu Ain? Okey. Jawapan dia adalah negatif 8/5. Okey, saya tunjuk macam mana dapat. Okey. Negatif 5. Kejap saya tulis dulu. Pintasan X. Sini adalah pintasan Y. So, formula dia N sama dengan negatif pintasan Y
ke pintasan X. So, negatif pintasan Y sama dengan negatif 8 ke negatif 5. Alright. So, tengok jangan tersalah tulis je. Paksi Y adalah pintasan Y. Paksi X adalah pintasan X. Maka pintasan Y dia adalah negatif 8. Pintasan X dia adalah negatif 5. Okey. So kita masukkan saja dalam formula kecerunan yang guna pintasan. M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, kita letak formula dia negatif dulu. Negatif. Okey, pintasan Y kita negatif 8. Kita letak negatif 8 per pintasan X kita negatif 5. Okey, kalau tak boleh tekan kalkulator. Kalau guna formula pun boleh. Negatif, positif, negatif. So jumpa jadi jawapannya negatif. Negatif, positif, negatif. Cara baca So negatif 8 per 5. So final answer dia adalah negatif 8 per 5. Untuk orang yang tak tahu dia nak tekan kalkulator macam mana, tekan je negatif, kurungan, negatif 8, tutup kurungan, per dengan kurungan negatif 5. Tutup kurungan. Sama juga jawapan dia negatif 8 per 5. Okey, contoh 6 dan contoh 7. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Alright. Okey, tahniah pada dua orang yang cuba tadi Ain dengan Faris saya rasa tadi. Betul, Faris Hakimi? Ke saya salah tadi? Okey. So sekarang kita nak masuk dah hujung-hujung dah ni. Okey. Bentuk persamaan garis lurus. Okey, ni kita akan belajar sampai kita ambil SPM nanti. Kita masuk U nanti pun insya-Allah kita akan belajar benda yang sama juga. Kalau ambil sijil, ambil diploma, ambil ijazah, masih lagi ini yang kita belajar. Okey, ini adalah persamaan Kalau sebut garis lurus dia, persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Ataupun saya selalu sebut Y max tambah C. Senang nak ingat. Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y ini adalah koordinat titik Y. M ini adalah kecerunan yang kita belajar cari tadi, kecerunan. X ini adalah koordinat koordinat X dalam satu titik. Tambahlah. C ini adalah pintasan Y. Ni persamaan dia. Okey. So persamaan dia macam mana kita nak buat? Okey, tengok dekat sini Okey, contoh nombor 8. Nyatakan kecerunan ataupun M kecerunan ataupun M dan pintasan Y bagi persamaan garis lurus berikut. Okey, tengok contoh A. Y sama dengan 2X tambah 5. Okey, kita boleh baca dah. Sekejap, saya conteng. Okey, di mana Y dengan X ni biar je. Dia adalah koordinat. Okey, kita tahu persamaan kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Ni saya conteng bawah dia pula. Y sama dengan MX tambah C. So, Y. Okey, so M sama dengan 2. C sama dengan 5. Okey, so tengok je kat sini. Okey. Dekat persamaan ni kita sendiri boleh baca dah. Yang mana satu kecerunan, yang mana satu adalah pintasan bagi Y. Okey. So macam mana nak baca? Tengok je lah. Y itu adalah koordinat kan. Saya dah bagi tahu. So kecerunan kita adalah 2 ni 2 ni. X ni biar jangan tulis. Selalu kita akan tulis. Anak-anak murid saya suka tulis. Apa kecerunan? Apa dia M? Dia pun tulis M sama dengan 2X. No. X tu adalah titik koordinat pada paksi X. Tulis je M sama dengan 2. Ambil nombor je, jangan ambil huruf. Okey, apa itu pintasan Y ataupun kita tulis bahasa mudah dia C. Maka C kita adalah ni positif 5 kan. Kita tulis sahaja 5, jangan tulis positif 5. Okey, untuk contoh A, boleh tak?
Boleh, boleh. Okey. Cuba Boleh. tengok contoh B pula. Perlukan saya cakap lagi ke atau awak nak cuba sendiri? Yang B ni mana satu kecerunan, mana satu pintasan Y? Ada orang nak cuba? 4 kecerunan, Y pintasan. Tak dengar suara bang. Romantik no suara tu. 4 kecerunan. 9 Kecerunan pintasan sama Y. dengan 4. M Pintasan Y 9. 9. Okay, good try. Okay, tapi cuba kita tengok dekat huruf, dekat nombor 4 ni ada lambang apa-apa tak? Ada simbol apa-apa tak? Negatif. Negatif. Nampak pun negatif. Okay, so bila kita nampak negatif, tadi kita dah belajar kecerunan kan? Kita dah belajar kecerunan negatif, kita dah belajar kecerunan positif, betul? Okay, so kecerunan kita kali ni case dia adalah negatif. Jadi kecerunan kita apa? M sama dengan, kalau sini ada negatif, kita tulis negatif 4. Jangan tulis X, tulis negatif 4. Maka pintasan kita, ni positif kan? Formula pun positif kan? Jadi pintasan Y kita adalah 9. Okey, boleh baca sekarang? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Alright. So ada soalan untuk contoh A dengan B ni? Gini. Tak Tak ada. Okey, dah silent dah? Dah. Suara lapar benar. Okey. So kita pergi sikit lagi, tak banyak dah. Okey. Cuba tengok C dengan D. Cuba ambil kelas. Okey, cuba tengok C dengan D ni pula. Okey, baca dulu sekejap. Alright. Kali ni bentuk dia pula ada bentuk pecahan. So jangan takut kalau nampak pecahan. Okey. Okey, jangan takut tengok pecahan. Alright, tengok persamaan yang pertama. Y sama dengan 1/4 X tolak 5. Okey. So kita tahu persamaan kita adalah Y sama dengan MX tambah C kan? Okey. Ada orang nak try tak untuk C? Apa M dia? Apa C dia? Tak apa, salah saya tak marah pun. Ada orang nak try tak? Ni ada mesej. Sekejap. Ni ada kelas. Wow. Mesej penting. Saya panggil lah. Hakim-Hakimi ada tak? Kimi? Oh, Kimi. Cikgu. Ya. Dalam kelas selalu banyak cakap. Dalam ni tak nak pula bercakap. Ni tolong C ni. Ni tolong. C ni apa? Saya tak faham sangat tu. Tak faham sangat. Ayo. Tak faham sangat. Oh, buat apa saya ngajar tadi? Sebab macam pecahan tu susah tu. Apa yang susah? Saya Cikgu cuba nak try je. dulu. Haikal. Sekejap. Siapa punya suara tu? Saya tak nampak ni. Okey, cuba Saya try, cepat. saya try. Siapa Kimi? Nanti ada orang nak try ni. Okey, C. Apa M? Apa pintasan Y dia? M 1/4 Okey, C negatif 5/1. Betul ke cikgu? 5/1. 5/1. Cuba tekan kalkulator. 5/1 dapat berapa? 5. 5. Tak payahlah buat per 1. Okey, good. Betul lah tu jawapannya. Okey. So, nak tahu macam mana? Okey, yang duduk dekat huruf X ni, ini adalah kecerunan. So, M sama dengan 1/4. Yang sebelah sini pula, nombor sebelah sini pula adalah C. Okey. Formula kita tambah C kan? So, kalau tambah positif. Tapi kalau nombor dia negatif, kita buatlah kecerunan kita negatif 5. Okey. Boleh tak ni kelas? Ada pukul 2 dah ni. Boleh. Okey, last one. Boleh. Okey, saya nak dengar suara perempuan pula. Anak-anak dara saya mana ni? Seorang last sekali. Saya nak D.
Saya. Okey, siapa saya tu tak nak jawab? Saya. Atika lagi? Boleh Atika, cepat. Apa kecerunan bagi Y sama dengan X tolak 1/2? M dia? M dia 1. Okey, Y dia? Y pula. C dia? C dia 1/2. Ada simbol apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Ambil je 1/2 ni. Negatif ni tinggal je. Bukan tu tolak ke? Asal dia positif. Bukan kan? Okey. Kalau positif, ambil je nombor dia. Tapi kalau negatif, kena bawa sekali negatif tu dekat dia. Tahu? Okay. So, M kita sama dengan 1. Kenapa 1? Ni 1X kan? Tapi malulah nak tulis 1. Saya dah bagi tahu dalam kelas. Tulis X saja. So, M sama dengan 1. C sama dengan negatif 1/2. Okey. Sampai sini. Boleh tak? Boleh. Alright. Boleh boleh. Sekarang dah pukul 2. Okey. So, banyak lagi ni tapi sebab lama pula dengan tempat lain. Okey, so nanti next class hari Isnin kita tak ada exam. So next class kita akan sambung untuk yang seterusnya. Okey, saya ada rakam video ni, nanti saya bagi pada awak petang-petang sikit lah tunggu saya dapat download nanti. So, itu saja kelas untuk hari ni. Ada masalah untuk kelas ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ada. So untuk yang masih lagi belum mencuba nak jawab soalan PBB tajuk trigonometri hari tu, boleh lagi hantar pada saya, tak ada masalah. Saya ni tak zalim sangat. Maka PBB awak itu hak awak kalau awak melaksanakan tugasan. Tapi kalau awak tak buat, tak adalah saya nak bagi hak awak tersebut kan. Jadi cubalah. Okey. So itu sahaja kelas untuk hari ni. Homework nanti saya tengok ada ke tak ada. Okey. Ataupun saya bagi awak bercuti dengan tenang ke hari ni. Okey. So itu sahaja dari saya. Terima kasih untuk kelas hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.